Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod yang pertama dalam siri Fiqh Haji Wanita. Dalam episod ini kita akan membicarakan tentang panduan fiqh dan solusi praktikal untuk wanita haid ketika haji. Yang mana kita akan menjawab satu persoalan yang banyak ditanya oleh jemaah wanita. Bolehkah wanita berniat ihram ketika sedang haid? Dan kalau dah tahu nak datang haid, bolehkah ambil pil tahan haid? Sebelum itu, saya perkenalkan dahulu penceramah yang dikenali ramai dan ceramahnya biasa kita lihat di sosial media, kuliahnya di masjid-masjid sekitar Selangor. Beliau adalah penceramah bertauliah di Selangor Darul Ihsan, penterjemah Al-Alim Al-Alama Al-Mufakir Al-Islami Al-Habib Dr. Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur di Malaysia. Pengarang kitab ringkasan ilmu akhir zaman, terjemahan kitab-kitab besar karangan Al-Habib Dr. Abu Bakar Al-Adni, dan beliau juga merupakan pengerusi Ribat Al-Mashhur dan telah diamanahkan untuk menubuhkan dan memimpin satu institusi pengajian Islam Ribat di Malaysia, dan dengarnya sekarang masih dalam perancangan pembangunan yang bertempat di Sejangkang, Selangor Darul Ihsan. Beliau juga bertanggungjawab dalam menyebarkan ilmu fiqh tahawulat, menterjemah mustalahat fiqh tahawulat ke dalam bahasa Melayu secara keseluruhan dengan penggunaan bahasa terkini dan pendekatan yang kontemporari agar mudah ummah di Malaysia memahami mustalahat di dalam fiqh tahawulat. Beliau yang saya maksudkan ialah Ustaz Haji Sahib bin Haji Pamidi Al-Adni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, bertenaga kita. InsyaAllah, mudahan. InsyaAllah. Okey Ustaz, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu niat ihram masa haid, redha atau tangguh. Okey, itu persoalannya lah. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan dulu sedikit pengenalan mengenai miqat dan ihram ketika haji. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kali perlu kita ini mengetahui bahawasanya haji ini adalah rukun yang menggabungkan di antara kemampuan dan juga spiritual, mental. Dan di dalam Islam sendiri pun sebenarnya dia adalah gabungan di antara ibadah yang membersihkan jiwa dan ibadah yang membersihkan harta. Sebagai contoh, kalau solat dan puasa, dia membersihkan jiwa, tapi dia tak ada gunakan harta. Adapun zakat, sedekah, wakaf, ini adalah ibadah-ibadah yang membersihkan harta. Dia tidak ada unsur-unsur pembersihan jiwa, melainkan dalam bentuk yang sedikit lah. Maksudnya, secara tidak langsung dia membersihkan jiwa, tapi memang dia adalah membersihkan harta. Tapi haji pula dia gabung antara kedua, membersihkan jiwa, membersihkan harta. Jadi di dalam haji ni dalam bentuk bahasanya dia adalah qasdu baitul haram. Qasdu baitul haram iaitu menziarahi baitullahil haram. Itu daripada sudut bahasa, tapi daripada sudut syara'nya ala wajhil makhsus fi waqtutin makhsus, iaitu menziarahi baitul haram pada tata cara yang tertentu dan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan di antara haji dan umrah pula, dia perbezaannya hanyalah satu rukun saja. Kalau umrah tu rukunnya ada 5, haji itu jadi 6, tambah 1 iaitu wukuf di Arafah. Dan wajibatnya juga adalah wajibat yang banyak, tidak seperti mana umrah. Umrah itu wajibatnya cuma miqat dan juga menahan diri ataupun menghindarkan diri daripada perkara yang membatalkan ataupun yang menyebabkan dam. Tapi kalau dekat dalam haji, dia ada miqat, dia ada mabit dekat Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Kemudian dia ada mabit dekat Mina, dia ada melontar. Ini semuanya wajibat yang kalau ditinggalkan kena dam. Dam tu maksudnya denda. Dalam bahasanya mustalahat tadi mungkin tersyasyul sikit sebut. Kan?
mustalahat tu maksudnya darah. Darah macam kita seolah-olah kita ni apa namanya? Kita mengkorbankan darah kita lah ibaratnya. Jadi itulah serba sedikit pengenalan dan gambaran berkenaan dengan haji dan juga umrah. Dan di sini pengenalan berkenaan dengan miqat pula. Miqat ini adalah tempat kita melafazkan niat. Apabila kita sampai ke tempat tersebut, kita wajib melafazkan niat dan kita ini wajib berihram. Sekiranya orang itu contohnya bertamattu'. Tamattu' ni maksudnya bersenang lenang di dalam melakukan haji. Dia sebenarnya diwajibkan berihram ketika mana miqat. Kalau tak, dia kena bayar dam. Dia kena bayar dam. Dalam sebahagian besar pada para mufti, majlis ifta', mufti berpendapat bahawasanya kalau dia telah pun terlajak daripada kawasan miqat tu, sekiranya dia teringat ataupun sudah pun datang kemampuan ataupun kain ihram sudah ada ataupun sebagainya lah, sebahagian besar mengatakan tak payah patah balik, bayar saja dam. Tapi sebahagian kecil, segelintir para ulama kata kena patah balik. Itu adalah ikut pendapat para ulama yang banyak lah. Tu kita pun bukan bidang kita sebagai mufti kan. Tapi walau macam mana pun kita ikut kepada apa yang telah pun ditetapkan di dalam majlis ifta'. Dan miqat ini sebenarnya tempat itu kita ini diwajibkan ataupun dirukunkan di situ supaya kita ini melafazkan niat sahaja. Niat sahaja. Kalau kita tidak berniat di miqat, niat itu sebenarnya tak semestinya di miqat. Tempat lain pun boleh niat. Tetapi kalau kita tak melakukan niat di miqat, kita kena dam. Dam itu denda. Maka kalau kita dah niat kepada miqat, jadi di sini apa soalan? Berkenaan tadi kita punya tajuk besar, berkenaan dengan haid. Kalau perempuan tu datang haid, iaitu period. Orang Melayu kata datang bulan. Ya, betul Ustaz. ABC, Allah bagi cuti. Allah bagi cuti. Kan? Betul Ustaz. Jadi wanita ni dia menghadapi satu fitrah. Selagi mana dia masih lagi dalam tempoh murahiq ni maksud dia tempoh memiliki kemahuan. Kata perempuan kemahuan dia panjang daripada umur daripada umur 15 membawa kepada umur 55, 60. Lelaki lagi banyak. Sampai umur 80 kadang-kadang. Dia punya tempoh kemahuan namanya murahiq. Jadi dia mengalami satu kitaran namanya kitaran yang natural. Daripada sudut fiqahnya, tempoh haid sebenarnya yang paling panjang boleh berlaku adalah dalam tempoh 15 hari. Kalau 16 hari, 17 hari, hari yang lebih tu dah namanya istihadah. Dan yang biasa berlaku kepada wanita iaitu 7 hari ke 9 hari. Tapi kalau dia bertambah selagi mana belum 15 hari, dia kira masih haid. Kalau dia berkurang pun, contohnya 3 hari ataupun 4 hari, masih haid lagi. Sehinggalah tempoh paling pendek dia adalah dalam tempoh 1 hari 1 malam. Kalau zaman Rasulullah, 1 hari 1 malam. Tapi kalau kita sekarang kita ikut per jam kan? Jadi 24 jam. Maka kalau kurang daripada 24 jam, dinamakan istihadah juga. Jadi sebenarnya perempuan keluar daripadanya banyak darah. Darah istihadah, darah haid, darah nifas, wiladah, fasad. Macam-macam darah keluar pada perempuan. Itulah ada ujian Allah Ta'ala bagi kat perempuan kan. Lepas tu, yang berkenaan dengan miqat haji umrah ini, kalau perempuan itu contoh tanggal berangkat ke haji itu, dia kira-kira adalah bertepatan dengan waktu dia haid. Kebiasaannya. Itu kalau berangkat. Berangkat. Okey.
dan dia akan berkeyakinan ataupun dia akan menjangkakan dia akan datang haid lepas daripada miqat. Okey, baik. Lepas daripada miqat. Baik. Lalu dia perlu niat bersyarat. Niat bersyarat. Jadi ini mungkin kita akan masuk ke persoalan yang seterusnya nanti insya-Allah. Okey. Tapi kita nak bagi tahu saja di sini sebagai maklumat yang paling penting yang semua orang Islam kena tahu. Miqat orang Islam untuk masuk ke tanah haram adalah melalui 5 sempadan. 5 sempadan. Kita buatlah 4 petak, segi 4. Okey, setiap satu sudut itu adalah miqat. Jadi ada 4 je. Yang kelima mana? Daripada dalam, iaitu kota Madinah. Okey, jadi kalau segi 4 ini kita buat satu gambaran bayangan daripada atas. Orang-orang yang berniat daripada atas, daripada utara, dia datang, dia miqat dekat Irqun, nama tempat tu. Kalau dia datang daripada arah barat ataupun arah timur, dia akan bermiqat dekat yang dinamakan Qarnul Manazil. Namanya Qarnul Manazil. Kalau daripada selatan dia datang, dia akan bermiqat, orang yang jemaah haji, dia akan bermiqat dekat nama dia Yalamlam. Kalau datang pada arah barat pula, dia akan bermiqat dekat Juhfah. Tempat ini dia adalah tempat-tempat miqat. Tetapi walau macam mana pun, tidak bererti kita ini kena hadir ke tempat tu. Cukup kita lalu pada sempadan. Contohnya ini adalah sempadan kepada Yalamlam. Kita lalu je border sempadan tersebut, maka kita miqatlah di situ. Sama ada sebelum sehingga sampai ataupun dah sampai sehinggalah dah masuk. Dia punya tempohnya, dia kalau contoh kalau kita naik flight tu, dia akan beri masa lebih kurang dalam berapa minit? Seminit. 1 jam. 1 jam. Maksudnya kita akan berada pada border Qarnul Manazil tu 1 jam. Maksudnya dalam tempoh 1 jam tu kita boleh niat. Itu atas flight, atas pesawat yang kelajuannya 800-900 km sejam. Cuba bayangkan kalau kita kat darat, naik bas ke, rasanya 2 jam ataupun 4 jam, betul tak? Berganda-ganda dia punya waktu untuk miqat. Jadi tak ada, orang kata tak adalah aral sangat. Pada waktu tu tak adalah suntuk sangat, nak kena cepat ni, tak ada. Sedangkan dalam perjalanan tu pun kita boleh, kalau contoh nak salin kain ihram, nak berwuduk ke dalam perjalanan. Kalau dia sedang berjalan, jadi kita bayangkan kalau tempoh dekat atas pesawat sekalipun 1 jam. Lama je nak lintas kawasan tu. Ya, betul. Ini kan pula kalau kita duduk kat darat ni, naik bas ke, naik basikal lagi lah lama. Sambil berjalan tu rasanya berjam-jam waktu kita boleh lapaskan niat. Jadi tak ada masalah langsung. Jadi tak adalah erti kata nak kena apa ni, cepat-cepat ni niatnya. Tak, dalam bentuk yang santai, dalam bentuk yang bersahaja, boleh. Tapi perlulah bersegera, takut terlupa pula. Macam tu. Jadi bagi wanita yang dia sudah memejangkakan dia akan datang haid, dia perlu niat bersyarat. Niat bersyarat tu gunakan bahasa Melayu saja. Sebab di dalam lafaz niat lafaz niat haji dalam bahasa Arab tu tak diperuntukkan untuk orang yang niat bersyarat. Sebenarnya niat bersyarat ni lintasan dalam hati saja. Dia bukannya yang ada disebutkan khas lafaznya macam mana. Bolehlah dalam hati tu, Ustaz. Dalam hati boleh, sebutkan mulut pun boleh. Sebutkan mulut pun boleh. Sebab pasal apa? Dia bukan solat. Kita cakap bahasa apa pun dia takkan menyebabkan pembatalan. Sebenarnya haji ni walaupun lama, dia punya tempohnya agak lama, dalam contoh 5 hari. Kita tak ada masalah tentang pergerakan, tentang percakapan. Tak ada masalah, dia bukan solat. Kalau solat kita cakap batal. Kan, gerak lain batal. Tapi kalau macam haji, dia tak ada melibatkan perkara-perkara macam itu. Jadi menyebabkan dia sangat santai. Walaupun kata macam lama tempohnya dalam ihram. Sebenarnya dalam ihram ni kita cuma tak selesa
berkenaan dengan pakaian tu yang kita tak ganti-ganti sahaja. Ada pun tentang pakaian ihram bagi lelaki lagi open air. Kan? Kalau macam perempuan pun selesa sebab kebanyakan perempuan Malaysia kan pakai putih. Mungkin lebih sejuk tapi yalah yang menyebabkan tak selesa tu pakaian berhari-hari itu je pakaiannya. Yang kita nak mandi pun takut pasal apa, takut gugur rambut. Itulah dia. Jadi wallahu alam setakat itu dulu dia punya penerangan berkenaan dengan miqat haji, miqat umrah, dan mudahan terjawablah soalan tu. Okey. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz atas penerangan tu. Harapnya jemaah-jemaah yang bakal jemaah yang mendengar ni clear lah, faham tentang miqat dan ihram yang Ustaz terangkan tadi. Jadi kita nak teruskan dengan persoalan yang agak detail sekarang ni. Okey, kita ada 2 soalan basically Ustaz. So kita pergi yang dengan yang pertama. Bolehkah wanita berniat ihram semasa datang haid? Itu persoalannya. Okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kerja haji yang kita memerlukan bersuci daripada 2 hadas. Yang kita perlukan bersuci daripada 2 hadas di dalam haji cumalah tawaf sahaja. Adapun semua perkara yang lain kita boleh buat, wanita boleh lakukan walaupun ketika mana datang haid. Jadi kalau perempuan tu datang haid, ketika mana waktu miqat, maka dia niat seperti mana biasa dan dia lintaskan dalam hati dengan bersyarat, iaitu selagi mana aku masih lagi datang haid, ketika mana waktu-waktu nusuk ini, maka halallah aku ataupun bersihlah aku. Maksud terlepas daripada kewajipan tawaf tu. Tapi tetap juga kira berhutang. Jadi kita akan tunjukkan sebagai contoh. Jadi dia akan miqat seperti mana biasa, perempuan tu. Dia akan wukuf di Arafah seperti mana biasa, dia boleh wukuf di Arafah. Dan dia boleh mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah pada waktu malam sampai 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah dia boleh pergi melontar. Tetapi pada lepas daripada 10 Zulhijjah tu dia tidak boleh tawaf. Pasal tawaf perlu suci daripada 2 hadas. Hadas besar, hadas kecil. Yang wanita tu dia hadas besar. Dia kena tangguh tawaf tu. Yang dia boleh buat adalah sa'i saja. Apabila perempuan itu dia selesai daripada sa'i, dia dah bertahallul, kan? Kalau contoh tamattu' dia ada 2 kali tahallul, tahallul kecil, tahallul besar, tahallul yang lengkap. Kalau macam buat ifrat sekali je tahallul dia. Maka waktu tu dia belum lagi melengkapkan tawaf, dia tak ada tawaf lagi perempuan pasal dia datang haid. Maka apa yang dia perlu lakukan? Selagi mana ada tempoh bulan Zulhijjah, dalam musim haji bulan Zulhijjah masih lagi belum masuk Muharram, dia perlu datang ke Masjidil Haram. Jadi lepas haji ni nanti kan terus border buka. Orang masuk umrah ke masuk, kan, yang mengiasat pun boleh masuk. Waktu tu dia kena datang semata-mata nak buat tawaf ifrat sahaja. Tawaf ifadah, minta maaf. Semata-mata nak buat tawaf ifadah sahaja. Dia kena bayar balik. Tapi sekiranya lepas daripada tempoh itu terbatal dia punya haji. Kerana apa? Satu rukun dia terlepas. Jadi ini kena bincang dengan pihak travel. Nak bawa dia balik ke ataupun refund duit ke? Kan? Macam mana ke, ataupun guna perbelanjaan dia yang lama dulu ke, ataupun dia kena buat bayaran umrah ke, macam mana ke? Ini atas budi bicara. Ataupun bayaran dia yang dulu tu cukup memadai. Itu kita pun tak tahu juga kan, sebab kita belum pernah berlaku macam tu lagi. Belum pernah berlaku. Sebab itulah kita nanti ada permasalahan ubat tahan haid.
Itu dia. Okey, itulah dia. Okey, baik. Okey, Sampai di baik. sini saja kita berhentikan dulu. Boleh. Mudah-mudahan segala persoalan dan juga segala kekeliruan terjawabkan Okey. insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz untuk soalan yang pertama berkenaan dengan bolehkah wanita berniat ihram semasa datang haid. Jadi susulan daripada apa yang Ustaz jelaskan tadi, saya masih pasti bakal jemaah kita masih ada kerisauan di situ walaupun kan katanya okey tawaf boleh buat kemudian kan, masihlah ada kerisauan. Jadinya ini macam trend lah Ustaz kan, macam trend sekarang. Kebanyakan yang nak pergi haji umrah ni jemaah wanita jadi nak menyelamatkan keadaan tu sebab dia nak buat juga semuanya. Tak mahu ada yang tertinggal. Jadi apa yang solution yang yang bakal jemaah akan buat ialah mengambil pil tahan haid. Gitu kan, mengambil pil tahan haid. Jadi soalannya bila boleh guna pil tahan haid dan bila yang dilarangnya? Kan, boleh ke atau tidak ke? So ini ada yang kita dengar kata memang tak boleh ambil kan, tak boleh ambil pil ni. Jadi kita minta Ustaz jelaskanlah. Okey. Pil tahan haid yang pertama sekali kita perlu meminta kepada nasihat doktor yang disarankan. Sebab apa? Berkenaan dengan pil, ubat-ubat ni dia lebih kepada keahliannya kepada kedoktoran. Jadi kita kalau berlaku apa-apa kesan sampingan daripada ubat tersebut disebabkan kecuaian pengguna tu, jadi kita tak ada bertanggungjawab lah kan. Kita tak bertanggungjawab. Dan kita memang sarankan supaya ambil dengan atas nasihat doktor. Sebab apa? Bila ambil tu perempuan tu akan diberikan nasihat ambil ubat tersebut contoh 2 hari sebelum, 3 hari sebelum. Lepas tu berapa kali sehari dan sebagainya. Kalau terputus sehari akan keluar haid mencurah-curah. Kan? Ya, betul. Macam itu. Jadi sebenarnya perkara ini kalau mengikut majlis fatwa yang baru diharuskan. Kerana apa? Kita takkanlah nak ulang-ulang kita punya haji dan kita nak membiarkan ianya berlalu dalam bentuk yang tidak sah. Pasal apa? Haji yang mabrur itu yang pertama sekali dia perlulah haji yang sah sebenarnya. Kalaulah haji itu tidak sah, baik mana pun akhlak kita, attitude kita bagus macam mana, keredha mana pun kita kat sana, tak dikirakan haji mabrur. Ada orang dia punya hajinya dah bagus alhamdulillah tapi perangai tak elok. Ini barulah perkiraan dengan dia punya akhlak, attitude dan sebagainya. Tapi kalau hajinya sendiri dah tak sah, tak dapatlah dikatakan haji itu mabrur. Haji yang diterima, kalau haji kata haji mabrur tu maksud haji yang diterima. Sebenarnya kita tak tahu haji kita tu diterima ke tak. Tapi dapatlah kita ini buat satu penilaian mengikut persepsi para ulama berkenaan haji mabrur tu yang macam mana. Macam-macam lah. Ada yang kata bila balik tu perangainya lebih baik lagi banding sebelum. Masya-Allah. Ada yang kata bila haji mabrur tu adalah haji yang dia tak menunjuk-nunjuk, tak membongkak-bongkak. Ada yang kata haji yang mabrur tu maksudnya dia jaga akhlak dia dengan baik kat sana dan sebagainya, macam-macam spekulasi. Dan itu semuanya benar. Dia tidak dapat nak dikatakan salah dan sebagainya, tapi itu kepada haji yang sah. Bayangkan kalau hajinya tak sah, dapat tak dikatakan haji itu mabrur? Jadi, oleh kerana perkara ini, para ulama memutuskan bahawasanya boleh untuk untuk mengambil ubat tahan haid. Diperbolehkan, tapi atas dasar nasihat doktor. Kerana perkara ini akan ada risiko perubahan hormon. Nanti lepas tu akan haid tak tersusun dan sebagainya. Mungkin akan mengganggu sistem peranakan. Jadi ini atas nasihat doktor supaya ianya tidak memberikan kemudaratan. Itu saja sebenarnya. Dia tidak ada masalah kepada hukum hakam yang banyak. Kerana apa? Berkenaan dengan pil ataupun ubat ini, dia lebih kepada perubatan. Jadi kalau
fatwa yang dikeluarkan pun adalah merujuk kepada perubatan. Ya. Dia tak ada secara langsung kepada syariat. Kalau kata syariat, kamu tak keluar haid saja, kira kamu tak datang haid lah. Ya, faham. Sebab wanita boleh tidak datang haid dalam sebulan. Boleh. Jadi maksudnya kalau dia ambil ubat ke macam mana ke tu tak dikira kan. Tak keluar haid, kira tak ada datang haid. Kalau haid dia tak tersusun, pun ada dia punya perkiraan di dalam syarak. Walau macam mana pun, ada yang mengatakan kalau hari itu tak ada datang langsung haid, tak dikira haid satu hari itu. Begitulah keadaan. Tapi kalau berkenaan dengan pengambilan ubat, dia memang tidak secara langsung bersyarak, melainkan dia kepada ahli perubatan. Faham Ustaz. Ada yang kalau orang dulu dia kata perkara ni tak dibolehkan pasal mereka mungkin melihat kepada kemudaratan yang berlaku setelah tu. Tapi sekarang mungkin boleh ditangani perkara tu. Jadi fatwanya tu lah dilonggarkan sedikit. Jadi kebanyakan perempuan pun sekarang memang ambil ubat tahan haid itu, melainkan kalau perempuan tu menopause. Tapi perempuan menopause pun itu mudah lah, tak tahu. payah ambil. Sebenarnya perempuan menopause yang baru-baru contoh umur 54, 55 tahun, tak tahu. Kadang-kadang tiba-tiba dah nak masuk 60 datang je haid. Datang pula tiba-tiba. Saya ada kawan macam tu. 60 lebih tiba-tiba datang. Datang. Kan? Mana kita tahu? Dia haid ni sebenarnya dia adalah kitaran yang natural. Maksudnya sampai perempuan tu waktu bila-bila pun dia akan datang haid sebenarnya. Cuma kita letakkan satu tempoh, okey, kebanyakan tempoh macam ini perempuan dah takkan datang haid ataupun jarang. Jadi dia letaklah waktu ni menopause. Padahal tu tak ada pun dalam syarak. Dalam syarak tak ada menopause. Tak ada istilah menopause di dalam syarak. Melainkan dalam Al-Quran kata Nabi Zakaria, wa kanatim ra'ati aqirah. Dan adalah wanita aku seorang yang tidak boleh beranak. Maksud tak boleh beranak tu menopause dah. Tapi dalam Al-Quran tidak meng-highlightkan kepada menopause tu. Tapi ketidakbolehan dapat anak tu. Kepada imra'ata, isteri kepada Nabi Zakaria. Jadi dalam syarak secara overall, kata kita kan, overallnya dia tidak adalah istilah menopause. Jadi maksudnya harus mengambil pil ataupun ubat ataupun apa-apa yang menyebabkan haid itu ditangguhkan. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi pada bakal jemaah wanita, macam mana sekarang? Rasa macam lega kan dengar penjelasan Ustaz? Dah faham kan? Jadi tahulah apa tindakan yang boleh diambil selepas ni. Perancangannya Ustaz Ya, betul. Perancangannya. So sekali lagi atas nasihat doktor, tengok kepada keadaan kesihatan masing-masing juga. Betul. Dengan faktor umur juga. Betul. Saya kira. Betul. Jadinya itu orang kata cover lah kita punya tajuk pada hari ini. Episod hari ini pada para penonton. Yang pertama sekali saya boleh concludekan berkenaan dengan niat ihram. Semasa datang haid. Dan kedua adalah berkenaan dengan penggunaan pil tahan haid. Jadi untuk pengetahuan para penonton kita bukan stop untuk episod ni je. So kita ada banyaklah episod yang akan datang berkenaan dengan panduan fik dan solusi praktikal untuk wanita. So macam-macam tajuk lah. Nanti yang akan datang, episod yang akan datang ni masih dalam haid juga. Tapi dalam orang kata tajuk yang lebih kecil supaya kita nak para jemaah ni lebih faham. Kan? Kadang-kadang kita baca dalam website info pun tak berapa nak faham. Jadi kita perlukan orang yang arif untuk berbicara tentang ni. Sebab lebih-lebih lagi kalau dekat dalam permasalahan haji ni, dia lebih masalah berbangkit. Makin moden, makin berbangkit masalah. Ya, betul Ustaz. Betul. Lepas tu lebih rumit lagi apabila kita sekarang ini berhadapan dengan contohlah situasi penginapan yang jauh, dan juga ataupun keadaan
cuaca tak menentu dan Ya, sebagainya, ya. dia mungkin ada kaitan Ya, betul, dan betul, ada betul. persoalan. Apa yang Ustaz katakan tu betul, sebab kita akan kupas tajuk-tajuk tersebut dalam episod-episod yang akan datang. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, kalau macam tu terima kasih banyak pada Ustaz Zahid. Sudi meluangkan masa untuk episod hari ini. So, pada bakal jemaah kita jangan lupa kita ikuti link YouTube Anu Safina Travel and Services dan juga TikTok. So kalau kita nak tahu apa orang kata, nak menjawab kepada permasalahan yang berlaku ketika haji untuk jemaah wanita. Jadi kita dah faham bahawa haid bukan halangan untuk berihram. Jadi Islam tu bukan menyusahkan ya Ustaz kan? Tidak. Ya, tidak. Malah memberi jalan keluar yang penuh dengan hikmah. So dalam episod akan datang kita akan bincang dengan masalah-masalah yang berlaku apabila haid datang di tengah-tengah ibadah. Kan? Jadi jangan lupa ikuti Anur Safina Travel and Services di link YouTube dan juga TikTok. Itu saja rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.